TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik iaitu Matematik Tambahan untuk tingkatan 5. Saya pasti anda semua sudah bersedia sebab banyak tips-tips yang cikgu kita akan kongsi hari ini. Kalau nak tahu siapakah guru kita, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Kita sudah saksikan profil guru kita iaitu Cikgu Amiruddin Razali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Hanif apa khabar? Saya sihat juga Alhamdulillah. Saya boleh panggil Cikgu sebagai Cikgu Amir ya? Boleh. Saya boleh panggil Hanif. Ya. Alright. Cikgu, hari ini sebenarnya bukan kita berdua sahaja tetapi kita ada juga 4 murid-murid dalam talian hari ini. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Semestinya kita bersama dengan puteri-puteri iaitu puteri-puteri daripada SMK Puteri Ampang. Pertama sekali kita adalah Seo Jin Zuen. Boleh say hi Seo Jin Zuen? Hai. Hai, Okey. nama saya Aisyah. Okey, so seterusnya kita juga ada ialah Maha Lashmi, anak perempuan Supiah. Say hi Maha. Seterusnya kita juga ada bersama hari ini ialah Raylin Fizuri binti Fazli. Say hi Raylin. Hai, dan akhir sekali, okey, tidak ketinggalan juga iaitu adalah Lee Jazuen. Okey, Jazuen say hi. Bagi minila sikit. Alright. Baik Cikgu. Menarik puteri-puteri kita hari ini Ya, Cikgu. betul. Dan Cikgu boleh perkenalkan apakah topik yang sama-sama kita akan belajar dalam mata pelajaran matematik tambahan hari ini? Okey, so seperti sedia maklum, okey, hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan sama-sama menerokai bagi subjek matematik tambahan bagi bab 8 iaitu namanya adalah kinematik gerakan linear. Sebenarnya kalau kita bercakap pasal bab 8 ni, okey, boleh dikatakan semua dekat murid-murid bakal SPM nanti akan rasa macam sejuk panas dia rasa. Oh, kenapa tu Dia Cikgu? rasa macam orang belakang cakap macam dedau rasa. Negeri Sembilan cakap rasa angang-angang rasa je. Panas, sejuk panas. Sebab apa? Okey, sebab orang Kelantan selalu dia cakap sejuk panas ni, dia kata sebabnya bab ini bab terakhir. Okey, bila kita tahu bab terakhir, okey, kita tutup je buku teks KSSM, matematik tambahan, automatiknya tak lama lagi murid-murid akan menduduki SPM. Sebab itulah mungkin jadi rasa macam sejuk panas. So jadi hari ini apa yang kita nak cover, apa yang kita nak terokai adalah kita nak terokai bagi bab 8 iaitu kinematik gerakan linear. Okey, boleh saya teruskan Hanif? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. So apabila kita bercakap berkaitan dengan kinematik gerakan linear, perkataan kinematik ni untuk makluman semua anak-anak dan juga berada dalam Google Meet, kinematik ini adalah boleh dikatakan satu uji kaji ataupun analisis dengan erti kata lainnya untuk mengkaji gerakan bagi sesuatu zarah ataupun objek tanpa kita mengambil kira untuk daya-daya lain. Okey, itu adalah boleh dikatakan ertilah kinematik gerakan linear. So apabila kita bercakap dalam bab kinetik gerakan linear, nama lagi gerakan. Okey, sebagai contohnya ni, ni bergerak berlari lari itu gerakan. Betul? So, naik basikal pun itu adalah gerakan. Apabila bercakap pasal gerakan, kita akan ada 3 komponen fizik dekat sini. Pertama sekali adalah sesaran. Okey. Dan yang kedua adalah untuk hal laju. Dan yang ketiga adalah pecutan. Ini adalah komponen yang kita akan fokuskan, kita akan terokai terlebih dahulu untuk semua anak-anak murid untuk mahir dan juga pakar sebelum cikgu kongsikan tips bagi menyelesaikan masalah melibatkan kinematik gerakan linear ini. So, pertama adalah sesaran, yang kedua adalah hal laju dan yang ketiga adalah pecutan dan akhir sekali cikgu akan rangkumkan ketiga-tiga kuantiti fizik ini untuk kita hubung kaitkan untuk kita menyelesaikan masalah kinematik gerakan linear ini. Boleh kita teruskan, Hanif? Boleh Cikgu, silakan. Okey. So, cikgu harap semua anak-anak murid yang berada kaca TV sudah sedia untuk buat catatan. Kalkulator wajib ada tau. Jangan tinggal dalam beg, jangan pergi letak kat dapur. Kena ada bersama. Ini subjek matematik tambahan. Kalkulator tak boleh lari lah anak-anak. Okey? So, jadinya murid-murid semua, pertama sekali cikgu nak jelaskan, cikgu nak imbas kembali berkaitan dengan sesaran. Secara takrifannya, sesaran ini boleh dikatakan adalah jarak yang diukur daripada satu titik tetap, okey, dalam arah yang tertentu. Okey? So andai katalah
O. Ini boleh kita katakan adalah titik tetap. Okey, boleh dikatakan juga adalah sasaran awal iaitu sasarannya adalah sifar. Okey. So anda kata pergerakan bagi sesuatu objek ataupun zarah tersebut bergerak ke arah kanan. Kita boleh katakan sasaran itu adalah bersifat positif. Okey. Manakala zarah itu bergerak ke kiri, kita boleh anggapkan bersifat adalah negatif. Okey? So itu simple je. Bercakap banyak, sembang lebat, tak ada soalan, tak ada guna. Betul tak? So jom, cikgu hadirkan satu soalan untuk anak-anak semua, anak-anak murid semua kat rumah dan juga Google Meet untuk sama-sama kita cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan sasaran. Okey, andai kata kita ada satu soalan. Okey, Hanif, rajah di bawah menunjukkan sebuah kereta yang mula bergerak dari P ke Q ia melalui O. Origin. Okey, melalui O, titik tetap. So jadinya, terangkan sasaran kereta itu dari O apabila kereta itu berada di titik P. Seterusnya, dia berada di titik O. Dan akhir sekali adalah dia berada di titik Q. Okey. Anda kata untuk di titik P, simple je. Titik P adalah berada di sebelah titik tetap. Okey. Dan di sebelah kiri, jadinya sasarannya ialah negatif 3. Negatif itu menunjukkan arah. Yang mana arah yang berada di sebelah kiri saja. Simple bukan? Siapa cakap NMAT ni susah? Mudah je cikgu. Mudah je. Kalau jumpa tips betul, cara betul, insya-Allah cikgu yakin semua yang tonton ini akan fahami, akan kuasai subjek dan juga topik ini sebenarnya. Okey, andai kata kereta itu berada di O, berada di titik tetap. Okey, so jadi automatiknya sasarannya adalah sifar. Okey, tetapi jikalau objek itu berada di titik Q, boleh tak cikgu nak minta anak murid cikgu yang berada Google Meet untuk bantu cikgu? Okey, untuk jelaskan, terangkan jikalau sasaran itu berada di titik Q. Boleh sesiapa boleh bantu cikgu? Okey, silakan Relin silakan. Kalau kereta itu berada dekat titik Q daripada titik O ke titik Q berjarak 5 meter dan disebabkan titik Q berada di sebelah kanan, nilai akan menjadi positif 5 meter. Pandai. Anak murid cikgu memang sangat pandai lah. Simple je bukan? Okey, semuanya ngam. So jadinya memandangkan kereta itu berada di sebelah kanan. Oh, jadinya kita boleh cakap dia punya arah di sebelah kanan, boleh kata sasarannya adalah 5 meter saja. Simple bukan? Okey, kita tengok pula perkara yang melibatkan jarak. Sasaran, jarak. Jarak ini perkara lebih kurang sama je sasaran. Cumanya jarak adalah skala kuantiti yang hanya ada magnitud saja. Okey, sejadinya untuk jarak ia boleh dikatakan hampir sama, cuma berbeza adalah dari segi sasaran mempunyai arah saja. Okey, jom kita tengok contoh satu soalan. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik O, sasaran S meter dan T saat selepas zarah itu bergerak diberi ialah S sama dengan 6 tambah dengan 5T tolak T kuasa 2. Okey, cari jumlah jarak. Okey, yang dilalui oleh zarah itu dalam masa 7 saat yang pertama. Okey, andai katalah cikgu ambil T saat yang pertama. Pada saat yang pertama itu sama dengan kosong. Kita gantikan dalam persamaan ini. Okey, kita akan dapat ialah sasarannya ialah 6. Jikalau cikgu ambil pula adalah T sama dengan 7, kita akan dapat sasarannya ialah negatif 8. Okey, so jadi cikgu ganti-ganti, cikgu boleh lakarkan satu graf untuk jarak, okey, melawan masa adalah berbentuk kuadratik begini. Okey, so jadi kita nak jarak, kita bukan nak graf. Okey, jarak bermaksudnya kereta tersebut bermula daripada 6, okey, dia naik sampai ke 12.25 and dia turun balik sampai ke negatif 8. Jadi jaraknya di mana cikgu? Okey, jaraknya di sini. Pertamanya adalah daripada 6 sampai 12.5, kita boleh tolak jaraknya di situ. So kita akan dapat yang pertama tambah dengan jarak di bahagian 12.25 sehingga negatif 8. So jadi kita akan dapat ini jaraknya. Dan kita permudahkan saja, ini tekan kalkulator je. Tolak-tolak tambah-tambah, last sekali terus dapat jawapan. 26.5 meter. Itu sahaja yang pertama sekali cikgu nak awak-awak semua terokai dan wajib tahu sebelum cikgu kongsikan tips bagi kinematik gerakan linear ini. Baiklah cikgu, terima kasih atas soalan-soalan tersebut cikgu, dan sebenarnya kita akan berehat sebentar dan seperti yang cikgu katakan, cikgu akan kongsikan tips ya cikgu Amir untuk mata pelajaran matematik tambahan topiknya kinematik. Kalau nak tahu tips-tips tersebut, pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. KPM.
Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran matematik tambahan untuk tingkatan 5 dan bersama saya ialah Cikgu Amir. Cikgu akan berkongsi tips-tips dalam topik kita hari ini iaitu kinematik. Betul. Cikgu, Betul. Saya pasti murid-murid di rumah, murid-murid di dalam talian juga tak sabar-sabar nak tahu tips ni. Jom kita sama-sama saksikan dengan Cikgu Amir. Okey, terima kasih Hanif. Okey, tadi cikgu dah imbas kembali berkaitan sesaran dan juga jarak. Dua perkara berbeza. Okey, tapinya ia hampir sama. Alright, ibaratnya cinta dan kasih. Dua-dua berada di hati. Tapi bukan kita nak belajar bercinta dengan manusia. No. Kita nak belajar mencintai matematik tambahan. Jadi kita imbas lagi perkara yang kedua yang cikgu nak awak semua tahu, dekat rumah semua wajib tahu. Alright, iaitu perkara melibatkan adalah halaju. Okey, secara takrifannya halaju ini boleh dikatakan kadar perubahan sesaran terhadap masa. So tapi secara overallnya yang ni awak dah belajar sebenarnya. Cuma cikgu nak recall sahaja iaitu daripada jikalau kita diberi fungsi sesaran, okey, kita nak bergerak untuk kita mendapatkan fungsi bagi halaju, kita akan buat apa? Namanya ialah pembezaan. Iaitu pembezaan. Manakala jikalau halaju untuk kita balik semula, kita U-turn balik. Ingat, kalau U-turn ingat siapa? Ingat Cikgu Amir. Iaitu kita buat apa? Kameran. Bukan buat cikgu. Iaitu kita buat kameran. Okey? U-turn, buat kameran. So, jadinya kita tengok soalan terus. Boleh anak-anak? Okey? Jangan tengok saja, buat bersama cikgu. Okey? Andai katanya soalan yang diberi adalah suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Okey, sesarannya S meter dan diberi oleh S bersamaan dengan T bracket T kuasa 2 tolak 6T tambah 9. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Soalannya apa? Okey, soalannya kata, cari halaju seketika dan arah pergerakan zarah itu. Halaju. Maklumatnya diberi adalah fungsi sesaran. Cikgu dah bagi tahu, daripada sesaran nak pergi ke halaju tadi, kita buat apa? Hanif? Sesaran ke halaju cikgu ialah Pembezaan. Betul. Daripada sesaran ke halaju kita akan buat pembezaan. Dah nampak dah idea tu. Saya ingat pecahan tadi, pembezaan. Okey, pembezaan. Okey, sejadinya bermaksudnya daripada halaju untuk kita dapatkan halaju adalah kita kena buat adalah pembezaan. So, jadi pembezaan terhadap apa? Iaitu terhadap sesaran terhadap masa. Okey, cikgu tak naklah buat. Okey, Hanif pun kita cuba tanya rakan-rakan kita dalam Google Meet, boleh tak kita minta dia dalam masa 30 saat untuk dia buat pembezaan bagi fungsi sesaran ini? 30 saat. Okey, kira cepat-cepat tu. Sambil tu saya nak juga tanya cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi, pembezaan jika kita tukar daripada sesaran ke halaju. Betul. Kita lakukan pembezaan iaitu S sesaran dibahagi dengan masa T. Betul, terhadap masa. Dan jika kita ingin kembali semula, kita melakukan Ingat siapa? Pengkameran. Yes, Amir. Amir iaitu tapi bukan buat saya, buat pengkameran. Pengkameran. Okay? Ya, betul. Yang ada fungsi, simbol fungsi. Ya, simbol pengkameran itu. Pengkameran, baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan soalan A ni Hanif, okey, ia kata halaju seketika. Masuk halaju seketika sebenarnya kita nak mencari halaju di mana ataupun bila masa saatnya yang kelima. Pada saat yang kelima, berapakah halajunya? Bermaksud jika kita sudah ada fungsi halaju, kita akan gantikan sahaja masa iaitu bersama 5 ke dalam fungsi tersebut, terus dapat. Okey, nampak je anak-anak saya dah siap dah tu? Anak-anak murid dah siap semua? Okey, boleh tak siapa nak tunjukkan jalan kerja ataupun nak cuba terangkan? Boleh bantu cikgu? Boleh angkat tangan? Okey, Maha. Silakan, Maha. So, saya buat differentiation dulu. Okey. So, saya dapat equation sebagai 3 T kuasa 2 tolak 2 plus T tambah 9. Okey. Alright. Okey, bagus. Okey. Maksudnya betul lah apa yang difahamkan oleh Maha tersebut. Okey, pertama sekali adalah ia kembangkan terlebih dahulu. Okey, sebabnya kadang-kadang murid-murid confuse T macam mana ni, adakah nak menggunakan hukum petua hasil darab? Okey, tidak. Sebenarnya kita hanya kembangkan sahaja dulu, kita akan dapat 3 T kuasa 3 tolak dengan 6 T kuasa 2 tambah 9. Lepas tu sebagaimana yang Maha bagi tahu tadi, ia buat differentiation iaitu buat pembezaan. Last sekali dia akan dapat ialah 3T kuasa 2 tolak 12T tambah 9. Perbezaan inilah halaju punya fungsi. Tapi soalan kita nak halaju saja ke kita nak nilai? Kita bukan nak fungsi halaju, tapi kita inginkan nilai halaju pada saat yang kelima. Jadi kita akan gantikan apabila T bersamaan 5, kita gantikan setiap T ini dengan nilai 5.
Yang ini tekan kalkulator saja. Takkan tak reti. Dah form 5. Betul? So tekan kalkulator last sekali kita akan dapatlah nilainya adalah 24. Positif 24 bermaksud adalah gerakan ia adalah ke arah kanan. Simple bukan? Betul? Alright. So jadinya soalan B. Dia tanya pula adalah masa. Masa apabila zarah itu berhenti seketika. Kalau Hanif lah. Kalau saya tu berlari lagi, pak berhenti. Agak-agak berapa halaju saya sekarang ni? Jika sedang berhenti, Berlari, lepas tu saya berhenti. Agak-agak berapa halajunya? Adakah kosong cikgu halaju? Betul, Hanif. Pandai sebenarnya. Memang betul. Jikalau sesuatu zarah itu berhenti seketika, bermaksudnya halajunya adalah sifar. Okey, so jadi halaju sifar. Kita sudah mempunyai fungsi halaju iaitu ini. Jadi kita gantikan sahaja halaju tersebut dengan sifar. So jadi ini kita akan membentukkan satu persamaan kuadratik, iaitu kuasa 2 kuadratik. Jadi kita akan buat pemfaktoran dan akhirnya kita akan dapat ialah T yang pertama sama dengan 1 dan T yang kedua adalah 3. Mungkin kita akan tertanya, cikgu, kenapa ada 2 nilai? Dia kata berhenti pertama, berhenti ke 3 lagi. Sebenarnya Hanif, dia ada 2 nilai ini disebabkan oleh dia berubah arah. Apabila berlakunya halaju sifar adalah dia nak buat U-turn. Pada saat pertama, T saat pertama dia U-turn. Halajunya sifar. Dia jalan. Pada saat ketiga, dia U-turn sekali lagi. Itu maksudnya ada 2 nilai. Disebabkan dia buat 2 kali pusingan sebenarnya. 2 kali perubahan arah sebenarnya. Kita dah settle halaju. Sesaran settle, jarak settle, halaju settle. Jom kita masuk perkara yang ketiga. Wajib murid-murid semua kena tahu. Iaitu pecutan. Takrifannya ialah kadar perubahan halaju terhadap masa. Sama juga dengan halaju. Tadi sesaran pergi halaju kita buat pembezaan. Agak-agak Hanif lah. Daripada halaju nak pergi pecutan, kita buat apa? Halaju ke pecutan, cikgu. Sama tak agak-agak? Saya tahu ada formula iaitu A sama dengan V tolak U over T. Betul. Betul. Itu adalah menggunakan cara fizik, konsep fizik. Jikalau untuk matematik tambahan, daripada halaju kita ada fungsi halaju, untuk kita beralih mendapatkan fungsi pecutan adalah kita akan buat pembezaan juga. Pembezaan fungsi halaju terhadap masa. Jikalau daripada pecutan kita nak reverse balik kepada halaju, buat apa agak-agak? Pengkameran tentunya, cikgu. Ya, bagus. Ingat nama cikgu. Benda iaitu Amir buat pengkameran. So jadi iaitu kita akan buat pengkameran terhadap fungsi pecutan. So nampak je mudah, tapi kita tengok lebih detail bagaimana untuk kita mendalami melibatkan fungsi pecutan ini. Suatu zarah, memang bab ini melibatkan zarah je bergerak lebih kurangnya. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Halaju V m per saat diberi oleh V bersamaan dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat. Selepas melalui titik O. Cari masa apabila zarah itu bergerak dengan halaju seragam. Maksudnya dia bergerak sama je, 40 je sama, 50 je sama. Yang kedua, cari julat nilai T apabila zarah itu mengalami nyah pecutan, deceleration. Sejadinya apabila kita bercakap pasal halaju seragam. Kalau kita bercakap halaju seragam, dia bawa 40 je sentiasa. Agak-agak Hanif lah. Kalau bawa 40 sama, sentiasa 40 je. Agak-agak dia memecut ke tidak sebenarnya? Tak pecut juga. Ya, sebab itulah cikgu dah bagi sedikit kongsikan. Jikalau halaju seragam bermaksudnya adalah A sama dengan kosong. Pecutan dia adalah sifar sebenarnya. Jadi jikalau nyah pecutan, maksudnya dia buat daripada laju. Makin lama makin slow. Pecutan dia agak-agak positif kan negatif? Saya rasa negatif ni, cikgu. Betul. Pandai Hanif sebenarnya. So jadi jikalau dia memecut, laju tiba-tiba dia nyah pecutan. Dia kurangkan pecutannya. So jadi bermaksudnya dia ada mempunyai pecutan negatif. Iaitu kurang daripada sifar. Itu yang anak-anak semua kena tahu. Anak-anak semua kena catat. Anak-anak kena semua ingat dalam minda sebelum kita jawab soalan ini. So jom kita tengok penyelesaiannya. Kita diberi adalah fungsi daripada soalan. Dan kita tahu daripada fungsi halaju ini kita boleh tukarkan ia kepada pecutan. Iaitu kita buat pembezaan. Betul. So jadi kita akan dapat ialah fungsi pecutan bersama dengan A bersamaan 2 tolak 2T. So pada halaju seragam, Hanif dah bagi tahu tadi. Halaju seragam bila A sama dengan
kosong. So, jadi kita gantikan A ini dengan kosong. Okey, jadi kita akan membentuk satu persamaan linear. 2 tolak 2T bersama dengan kosong. Jadi kita pindah, kita dapatlah nilai T itu sama dengan 1 saat. Okey, inilah bila masa pecutan ia adalah sifar. Yang mana ia bergerak secara seragam. Halaju seragam. Simple bukan? Boleh cikgu. Okey, boleh kita sambung lagi Hanif? Silakan cikgu. Okey, anak-anak semua dekat Google Meet, dekat rumah boleh okey? Alright. Okey, jom kita sambung. So, andai kata lain untuk cari julat bagi nilai T pula apabila zarah itu mengalami nyah pecutan. Okey. So, apabila nyah pecutan, kita tahu yang mana A adalah kurang daripada kosong. Okey, kurang daripada sifar. So, jadi kita gantikan fungsi bagi fungsi pecutan. So, kita akan dapat ialah ketaksamaan linear ini. Okay. Jadi kita pindah-pindah, kita akan dapatlah ketaksamaan linear T lebih besar daripada 1. Itulah julat nilai T yang mana ia mengalami nyah pecutan. Jadi secara overallnya anak-anak, semua murid semua yang ada kat rumah dengan berada kat Google Meet sama, yang pentingnya apa? Murid-murid semua kena jelas, kena tahu antara kata kunci yang perlu kita terjemahkan daripada soalan untuk kita mudahkan jawab soalan ini. Selebihnya itu matematik sahaja. Betul? Alright. So jadi mungkin itu sahaja dulu buat seketika ini. Bagaimana? Adakah kita nak teruskan Hanif? Boleh cikgu. Nanti kita akan sebenarnya berehat sebentar cikgu, tapi saya suka seperti yang cikgu lakukan tadi, matematik itu mudah sebenarnya cikgu. Betul. Mudah cikgu, dan tadi bagaimana hati dan betul. Dia kena bercantum baru kita akan ada hati, ada jiwa untuk belajar matematik tambahan. Itu yang sangat penting. Ingat tu sebab kita akan berehat sebentar. Itu kena simpan tu. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5 dan tajuknya ialah kinematik. Bersama saya ialah Cikgu Amir. Cikgu Amir, kalau kita tengok dari tadi sampai sekarang memang membuatkan matematik tambahan ini mudah. Betul. Dan kita sayang matematik tambahan ni. Baik cikgu, kita boleh teruskan dengan pembelajaran kita cikgu? Boleh Hanif. Okey, so jadinya kita nak masuk adalah perkara yang lebih mendalam berkaitan dengan kinematik gerakan linear. Okey, tadi kita dah belajar, okey, izinkan cikgu imbas secara roughly-nya, secara generalnya adalah melibatkan ketiga-tiga kuantiti yang telah kita terapkan tadi. Pertama, sesaran, halaju dan pecutan. Okey, jika daripada sesaran untuk kita bergerak ke halaju untuk mendapatkan fungsi halaju, kita akan buat pembezaan. Hanif, daripada halaju nak pergi pecutan, kita akan buat apa? Juga pembezaan. Juga betul. Dia. Ingat, okey, kita juga buat pembezaan. Tetapi jika kita nak U-turn, kita nak reverse balik ke sebelah sana, so kita akan buat apa? Pengkamiran tentunya. Bagus. Kita akan buat adalah pengkamiran sebenarnya. Okey, so inilah kita telah imbas kembali dalam sebelum ini. So jadinya inilah perkara yang kita nak tengok, kita nak uji dan kita nak kaji sebenarnya. Okey. So izinkan cikgu test sedikit. Anak-anak semua yang dekat kaca TV dan juga yang ada dalam Google Meet. Jikalau cikgu adalah satu fungsi sesaran S bersamaan T kuasa 3 tambah 5T kuasa 2 tolak 8T. Jikalau cikgu nak mencari fungsi bagi halaju. Okey, boleh tak cikgu nak minta salah seorang daripada dalam Google Meet untuk kongsikan ataupun beritahu saja atau buat penerangan bagaimana untuk mendapatkan halaju ini? Baik, siapa Ada yang siapa? ingin cuba? Okey, boleh silakan. Jazwan. Buat pembezaan dapat 3T kuasa 2 tambah 10T tolak 8. Bagus. Ngamlah anak murid cikgu ni. Semuanya pandai. Betul tak? Okey, cikgu percaya yang berada kaca TV pun sama-sama boleh ikuti. Sebab benda ini terlalu simple sebenarnya. So, jadi apabila kita buat pembezaan terhadap sesaran, terhadap masa, so kita akan dapat ialah fungsi halaju. Iaitu 3T kuasa 2 tambah 10T tolak 8. Sebiji sama dengan Jazwan buat tadi. So, jikalau kita nak dapatkan bagi fungsi halaju, daripada fungsi halaju untuk dapatkan fungsi pecutan, perkara sama aja, Hanif. Buat apa? Pembezaan. Jadi kita akan dapat ialah dia punya fungsi pecutan ialah 6T tambah 10. Simple je. Okey. Jadi inilah yang sebenarnya cikgu nak kongsikan. Okey, anak-anak semua, murid-murid semua tolong buat catatan, tolong fokus berkaitan dengan kata kunci yang perlu awak mahir, yang perlu awak ingat sebelum awak menjawab bagi soalan kinematik gerakan linear ini. Okey. Jikalau di dalam soalan tersebut ternampaknya, terpaparnya, okey, bagi kata kunci berikut, itu sesaran awal, halaju awal ataupun pecutan awal.
Terus kita highlightkan, tulis dekat situ adalah bersamaan T sama dengan sifar. Ingat, sesaran awal, halaju awal, pecutan awal, T sama dengan sifar. Okey. Jikalau kata kunci seterusnya, kita nampak sesaran maksimum, sesaran minimum dan zarah berhenti seketika. Okey. Apa maksudnya zarah berhenti seketika senyap? Maksudnya halajunya berapa? Sifar juga. Bagus. So bermaksudnya V adalah sifar. Okey. So ingat, dan akhir sekali kata kunci yang cikgu nak kongsikan. Okey. So jadi jikalau anak-anak ternampak halaju minimum, halaju maksimum dan akhir sekali halaju seragam. Halaju seragam Hanif. Okey, agak-agak apa? Pecutannya? Pecutan ni sifar. Bagus. Simple je. So jadi jika nampak kata kunci ini, terus anak-anak kena ingat. Murid-murid semua kena ingat. Pecutannya ialah sifar saja. Cikgu percaya, jikalau kata kunci ini semuanya berada dekat minda, percayalah. Bab kinematik gerakan linear ini semuanya berada dekat hati kita. So jadi jom kita tengok contoh soalan. Okay? Yang melibatkan ketiga-tiga soalan lebih sedikit mendalamlah melibatkan kinematik gerakan linear ini. Andai katalah sebuah kereta, tadi duk main zarah je, ini kita bawa kereta pula. Okey boleh. Andai kata sebuah kereta bergerak di sepanjang sebatang jalan raya dan halajunya V meter per saat, okey. Diberi oleh V bersama dengan 3T kuasa 2 tolak 12T. Itu dia punya fungsi bagi halaju. Okey. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui sebuah balai polis O. Bermaksudnya balai polis ini adalah titik tetap kita. Alright, O kita. So, jadi cari halaju seketika kereta itu apabila pecutannya adalah sifar. So, jadi cikgu dah kongsikan kata kunci tadi. Pecutan sifar bermaksudnya A adalah kosong. A adalah sifar. So, jadinya kita mempunyai fungsi bagi halaju. Bagaimana Hanif kalau kita nak dapatkan fungsi bagi pecutan? Daripada halaju nak pergi pecutan, kita buat apa? Halaju ke pecutan kita buat pembezaan. Betul. Jadinya bermaksud, kita akan membuat ialah untuk mendapatkan pecutan kita akan membuat ialah pembezaan halaju terhadap masa. Jadi simple saja. Kita buat pembezaan, so kita akan dapat ialah 6T tolak 12. Okey. Ini adalah pecutan. Kita bukan nak pecutan, kita nak cari halaju. Tetapi kita tahu jikalau ia bergerak pecutannya adalah sifar, kita boleh gantikan A ini adalah sifar. Jadi kita akan membentuk satu persamaan linear. So jadi T-nya akan dapat ialah 2 saja. Simple je bukan? Yang pentingnya apa murid-murid dekat rumah, murid-murid dekat Google Meet, wajib tahu kata kunci je. Sebagaimana yang telah cikgu kongsikan tadi. Alright? So jadi anda kata soalan B pula. Cari sesaran seketika kereta itu apabila halajunya sifar. Okey. So jadi bila halajunya sifar. Okey. So ini ada soalan A tadi. Okey, kita gantikan ini baru T. Kita nak cari halajunya. So jadi kita gantikan T bersama 2, jadi kita akan dapat halajunya ialah negatif 12 meter per saat. Okey. So kita pergi pula kepada soalan untuk B. Okey, sesarannya. Okey. So kita diberi ialah fungsi halaju. Daripada Hanif, daripada fungsi halaju nak reverse balik ke sesaran. Okey, nak reverse balik sesaran. Agak-agak kita buat apa? Halaju nak reverse balik sesaran, kita kena buat pengkameran je. Betul. Alright. Saya ingat sesaran, halaju, pecutan dan kita reverse balik. Betul Hanif. Okey. Jadinya daripada fungsi untuk halaju, untuk kita dapatkan balik sesaran, kita akan buat apa? Kita akan buat pengkameran. Okey. Jadinya daripada fungsi ini, so kita akan buat ialah pengkameran yang mana kita akan dapat T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tambah C. Fungsi sesaran ini belum lengkap. Sebab apa? Kita tambah dengan C iaitu pemalar. Jadi kita sedia maklum andai katalah T pada peringkat awalnya masa itu dicatatkan adalah sifar, sesarannya adalah di origin, DO, jadi juga adalah sifar. Maka jika di sini sifar, okey. So kita boleh dapat C adalah sifar juga. Jadinya maka bagi fungsi sesaran adalah S bersamaan dengan T kuasa 3 tolak dengan 6T kuasa 2. Inilah fungsi bagi sesaran. Ingat, kita bukan nak cari fungsi sesaran. Kita nak cari sesaran seketika apabila halajunya adalah sifar. Bila mana? Bila masanya T bersamaan dengan 4. Jadi kita akan gantikan sahaja 4 ini ke dalam persamaan untuk sesaran, fungsi sesaran itu. So, bila kita gantikan, kita akan terus dapat jawapannya. Iaitu untuk sesaran bersamaan dengan negatif 32. Sesaran negatif. Hanif, kalau negatif, ia bergerak kanan ke kiri?
Dia bergerak ke kiri, cikgu. Betul. Bermaksudnya Zara ini, kereta ini adalah bergerak ke sebelah kiri. Okey. So, itu pertama sekali. Jom, kita tengok lagi. Okey, cikgu percaya anak-anak muda semua macam teruja nak cari lagi. Apa lagi tips-tips, apa lagi perkara yang perlu kita fahami dalam topik ataupun bab kinematik gerakan linear ini. Jom, kita tengok soalan lagi. Matematik tak boleh lari lah, Dik. Memang soalan je dia. Betul tak? Okey. So, jadi kita tengok lagi soalan. Okey. Satu zarah bergerak pada satu garis lurus dan melalui titik tetap O. Lajunya V meter per saat pada saat T selepas meninggalkan O diberi oleh, ini adalah fungsi laju. Sama je bukan? Macam tadi, betul? Okey. Sejadinya, cari laju awal bagi zarah itu. Okey. Jadi kita ada maklumat pertama, panduannya cikgu nak kongsikan bagaimana cara untuk kita mudah menjawab soalan ini. Pertama, kita highlightkan perkara yang penting, iaitu diberi fungsi bagi laju. Iaitu apanya? V bersamaan dengan 12T tolak dengan 27 tolak T kuasa 2. Alright. Apa lagi dia bagi? Dia kata cari laju awal. Okey. Laju awal, tadi cikgu dah kongsikan kata kunci. Laju awal bermaksudnya T sama dengan kosong. Okey, kena ingat je kata kuncinya. Sejadinya, penyelesaian bagaimana? Simple saja. Kita ada persamaan fungsi bagi laju. Kita tahu apabila T sama dengan kosong, kita hanya gantikan sahaja T ini dengan sifar. Jadi automatiknya kita akan dapat laju seketika. Pada jawapannya ialah negatif 27. Okey, bermaksudnya begitu mudah saja. Betul? Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, cari tempoh masa apabila zarah itu bergerak ke arah kanan. Okey, so jadi panduannya bagaimana? Pertama, soalan ingin mencari tempoh masa. Okey, iaitu T berapa kita nak cari sebenarnya. Okey, yang kedua, dia kata bergerak ke arah kanan. Apabila bergerak ke arah kanan, apakah dia punya nilai laju? Adakah positif, negatif? Agak-agak Hanif kalau gerak kanan. Kalau sebelah kanan saya rasa positif, cikgu. Betul, pandai pun. So bergerak ke kanan bermaksudnya lajunya adalah positif, iaitu lebih besar daripada sifar. So jadi kita dah ada kata kuncinya, jadi kita selesaikan saja. Jadi kita tahu V lebih besar daripada sifar, yang mana ia bergerak ke arah kanan. Kita gantikan fungsi laju yang diberi oleh soalan. So kita akan membentuk satu ketaksamaan kuadratik di sini. Okey? So jadi kita akan membuat pemfaktoran dan akhirnya kita akan dapatlah nilai mana T bersamaan 3 dan satu lagi T bersamaan dengan 9. Jadi julatnya tempoh masa yang mana ia bergerak ke arah kanan lajunya adalah daripada 3 sehingga 9. Itu sahaja. Mudah bukan? Okay. So, sangat simple sebenarnya anak-anak. Okey, yang pentingnya untuk bab kinematik gerakan linear ini, walaupun bab terakhir sekali, walaupun rasa macam agak susah, sebabnya ia melibatkan konsep fizik, tetapi jikalau murid-murid semua memegang sebaik mungkin, okey, kata kunci yang telah cikgu kongsikan, insya-Allah cikgu yakin murid-murid semua akan dapat jawab dengan begitu mudah sekali untuk soalan ini sebenarnya. Saya betul setuju dengan apa yang tips telah Cikgu Amir tadi berikan. Pegang pada tips-tips tersebut, bagaimana kita menukar daripada sasaran tadi ke laju dan pecutan. Betul. Dan kita kembali ke sasaran juga. Betul. Cikgu. Ada lagi tips yang Cikgu Amir akan kongsikan. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran matematik tambahan dan topiknya kinematik gerakan linear. Bersama saya ialah Cikgu Amir. Betul, Cikgu, saya pasti ada sedikit lagi Cikgu ingin berkongsi kepada kita, pada murid-murid di dalam talian dan juga pada murid-murid di rumah, Cikgu. Betul. Baik. Kalau nak ikutkan, bukan sedikit, sebenarnya banyak lagi nak kongsikan. Tapi masa seperti biasalah mencemburui kita. So, jadi Cikgu mungkin ini adalah slot atau segmen yang terakhir, mungkin sedih pula dengan terakhir. Tak apa, jangan risau, kita akan bertemu lagi nanti next slot. Okay? So jadi ini adalah part yang terakhir cikgu nak cuba terapkan kepada murid-murid semua untuk kita cuba perhatikan, cuba kita tengok antara mirip-mirip yang hampir dengan soalan SPM yang sebenar. Okey, so soalan ini boleh cikgu kategorikan sebagai soalan kebat lah sebenarnya. Alright, so anda kata diberi satu contoh soalan. Tadi kita bermula dengan zarah, kita beralih kepada kereta dan ini kita pergi pula kepada atlet pula. Hanif nak jadi atlet nanti. Alright, so jadinya seorang atlet P berlari di sepanjang suatu trek dengan dan lajunya adalah VP meter per saat, diberi oleh VP bersama dengan 3 tambah 8T tolak dengan 3T kuasa 2. Okey, dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui satu titik tetap O. Okey.
Seorang atlet yang lain, ada dua atlet, seorang atlet P dan seorang lagi atlet Q namanya. Seorang atlet yang lain Q berlari di sepanjang trek yang sama dan melalui O dengan hal laju negatif 6 meter per saat. Okey. Pada masa yang sama dengan atlet P, maksudnya bergerak pada waktu yang sama. Okey. Atlet Q berlari dengan pecutan AQ meter per saat. Okey, dengan keadaan AQ bersama dengan 6T tolak 6. Ya Allah, panjangnya soalan dia. Tengok pun takut kan? Betul. Tak apa, jangan risau. Jangan takut, jangan terpedaya dengan soalan yang panjang sebegini rupa. Memang ini biasalah. Okey? Tapi kita akan cuba tarik, kita akan keluarkan kata kunci daripada soalan ini sebentar lagi. Okey? Soalannya, hal laju atlet P apabila dia melalui O pada kali pertama. Ingat, kali pertama. Ada itu kata kuncinya. Seterusnya, masa apabila atlet P mula kembali, dia buat U-turn balik. Dia U-turn balik. Okey, itu ada satu kuncinya. Dan jumlah jarak yang dilalui oleh atlet P dalam 4 saat yang pertama selepas melalui O. Dan akhir sekali soalannya, hal laju seketika atlet Q apabila atlet P mengalami hal laju maksimum. Ini juga ada kata kuncinya yang telah Cikgu kongsikan tadi. Okey, jom kita cuba keluarkan apakah maklumat yang ada kat sini. Pertama, VP ini adalah fungsi hal laju yang telah diberikan di dalam soalan. Okey, kita keluarkan dahulu. Apa lagi maklumat yang ada? Oh, dia bagi tahu hal laju bagi Q. Okey, hal laju bagi Q ialah negatif 6 meter per saat. Apa lagi maklumatnya yang ada, Hanif? Dekat mana lagi agak-agak? Saya rasa ada atlet Q, Cikgu. Betul, iaitu pecutan bagi Q. Q. Betul, Hanif. Sangat alert sebenarnya. Alright, iaitu pecutan punya fungsi ialah AQ bersama dengan 6T tolak dengan 6. Okey. So ini antara maklumat yang kita keluarkan daripada ayat yang panjang-panjang berjela macam tu. Okey. So jadi kita tengok soalannya. Soalan pertama, dicarinya, apa benda dicarinya adalah hal laju atlet P apabila dia melalui kosong, dia melalui titik O pada kali pertama. Cikgu dah bagi tahu jika kita bercakap berkaitan dengan pada kali pertama. Okey, bermaksudnya T sama dengan kosong kata kuncinya. Betul? Alright. So jadinya penyelesaian bagaimana? Kita ada fungsi bagi hal laju. Alright. So jadi apabila T kosong, kita boleh gantikan kosong ini ke dalam fungsi hal laju tersebut. Jadi last kali kita akan dapat ialah bagi hal lajunya ialah 3. Bermaksudnya pada saat pertamanya, pada saat yang pertamanya ditekamnya T bersama kosong itu, hal lajunya adalah sudah 3. Bermaksudnya ia berlari pada hal laju 3 dan orang itu tekan masa pertama dicatatnya. Jadi ia berlaju dengan hal lajunya iaitu 3 meter per saat. Sejadinya atlet P berlari pada T kosong adalah 3 meter per saat. Simple je, betul? Yang pentingnya anak-anak, murid-murid semua yang berada di Google Meet dan juga berada di kaca TV rumah masing-masing, ingat kata kunci. Kali pertama bermaksud T sama dengan kosong. Betul? Okey? So, andai kata soalan kedua. Masa apabila atlet P mula kembali, maksudnya berlari, dia U-turn balik. Kalau U-turn, itu juga ada satu kata kuncinya. Murid-murid kena tahu. Yang mana ialah VP dia, hal lajunya adalah sifar. Ingat, buat U-turn, hal lajunya adalah sifar. Okey. So, jadi kita dah diberi fungsi bagi hal laju untuk atlet P. Iaitu apa? 3 tambah 8T tolak 3T kuasa 2. Jadi kita akan samakan dengan sifar. Kenapa? Sebabnya kata kunci bagi apabila atlet P mula kembali adalah hal lajunya adalah sifar. So, ia akan membentuk satu persamaan kuadratik. Seperti biasa kuadratik kita akan buat pemfaktoran sahaja. So, jadi akhirnya kita akan dapat T bersama dengan 3 dan satu lagi T bersama negatif 1/3. Agak-agak Hanif, bolehkah kita terima T masa dalam negatif? Ada ke masa negatif? Saya rasa tak ada, Cikgu. Tak ada. Kalau ada tu, rasanya dia duduk kat alam lain kot. Alright, memang tak pernah wujud. Okey, tak pernah wujud untuk masa bersifatnya negatif. Jadi kita akan abaikan yang jawapan negatif. Jadi yang masa yang kita terima adalah T sama dengan 3. Bermaksudnya pada saat ketiga itulah ia akan mula buat U-turn. Ia akan kembali semula. Bermaksudnya daripada T kosong, pada ketika T sama dengan 3 inilah atlet P itu akan mula membuat U-turn. Okey? So simple je bukan? Okey. Kita tengok pula soalan kebat. Katanya kebat tak macam kebat pun. Betul tak? Okey. Sebenarnya anak-anak, kalau awak semua tahu tips ataupun panduan ataupun kata kunci yang betul, awak akan nampak je matematik ini, matematik tambah ini, bab kinetik gerakan linear ini sangat-sangat mudah sebenarnya.
Okey? So, jadi jom kita tengok pula soalan C. Jumlah jarak yang dilalui oleh atlet P dalam masa 4 saat yang pertama selepas melalui O. Maksudnya ia nak cari adalah jumlah jarak. Kita dah tahu jarak dan sesaran dua perkara yang berbeza tetapi hampir sama. Okey? Sejadinya kita cuba keluarkan kata kuncinya. Okey. Kita ada fungsi bagi halaju. Daripada halaju untuk kita cari jarak ataupun sesaran lebih kurangnya, daripada halaju nak pergi ke sesaran, nak reverse balik ke sesaran. Kita buat apa, Hanif? Halaju kesesaran, kita kembali pengkamiran je. Betul. Pandai sebenarnya. Okey, sejadinya untuk kita dapatkan fungsi sesaran, bermaksudnya kita akan buat kamiran fungsi halaju terhadap masa. Okey, so kita akan dapatlah fungsi bagi sesaran sebenarnya. Okey, sejadinya bagaimana caranya? Simple saja. Okey, kita buatlah kamiran untuk fungsi halaju tersebut. Sejadinya apabila kita buat kamiran, kita akan dapat 3T tambah 4T kuasa 2 tolak 3T kuasa 3 tambah C. C ini wajib ada iaitu pemalar. Okey. Adakah ini lengkap? Belum lagi. Kita kena cari dulu berapakah nilai bagi C. Iaitu kita perhatikan kepada sesaran dan juga masa. Okey. Apabila T sama dengan 0, SP sama dengan 0, C adalah 0. Betul. Okey. So, jadi apabila T 0, ini 0, jadinya ini pun 0. Jadi kita boleh tahu manakala C adalah juga akan jadi sifar. So, jadi maka kita boleh tarifkan untuk fungsi sesaran bagi atlet P adalah 3T tambah 4T kuasa 2 tolak dengan T kuasa 3. Lengkaplah dia punya fungsi sesarannya. Okey. Tapi kita bukan nak fungsi. Kita nak jumlah jarak. Ini baru fungsi. Jadi jumlah jarak bagaimana? Okey. Kita tengok. Kita kena fahamkan. Inilah mungkin yang boleh dikategorikan sebagai sedikit kebat. Okey. Pada peringkat awal, dia kata dia nak adalah dalam 4 saat yang pertama selepas ia melalui O. Bermaksudnya adalah di sini dia bermula pada saat 0, ia akan bergerak pada saat ketiga, okey, dan akhir sekali ia akan U-turn pada saat keempat. Bermaksudnya jarak perjalanannya adalah daripada sini sehingga ke sini dan daripada sini tambah ke sini. Itulah sedikit sukar sikit kita nampak untuk kita fahamkan. Tapi kalau kita lukis gambar rajanya, kita akan nampak ia sebenarnya senang saja. Okey. Jadinya apabila T sama dengan 3, maksudnya kita akan gantikan 3 ini ke dalam persamaan ini. Kita gantikan, kita akan tekan kalkulator, kita akan dapat 18. 18 ni apa? Maksudnya T3 kan? Maksudnya adalah jarak untuk bermulanya daripada T sama dengan 0 sehingga T sama dengan 3. Maksudnya jarak di sini adalah 18. Boleh ikut? Simple kan? Okey, ngam. So, jikalau T bersama dengan 4 pula. Okey, kita gantikan juga dalam fungsi sesaran P. Okey, so bila kita gantikan, kita akan dapat ialah last kali final answer kita dapat 12. Adakah ini 12 kat mana? 12 ni sebenarnya daripada T0 sehingga T4. Ini 12. Jadi jarak yang dilalui oleh atlet itu adalah bukan 18 tambah 12. Jangan tersilap. Bermula daripada 0 sampai ke T3, kita dapat 18. Betul? Daripada T3 sampai ke sini, ini je yang dia lalu. Sebenarnya. Jadinya kalau atas itu 18, kalau bawah ini 12, agak-agak Hanif lah. Berapa jarak di sini, Hanif? 18, 12, jadi bakinya berapa lagi tu? 6, cikgu. Betul, Hanif. Pandai. So, jawapan kat sini adalah sebenarnya 6. Jadi jarak yang dilalui oleh atlet P ini dalam masa 4 saat yang pertama ialah 18 tambah dengan 18 tolak 12 iaitu 6 kat sini. Jadinya kita akan dapat ialah 24 meter saja. Okey? Ingat, nampak soalan, keluarkan kata kunci, cuba lukiskan untuk kita faham situasi yang telah dimasukkan sebenarnya. Okey? Kita beralih pada soalan yang terakhir yang D tadi yang dikatakan kebatnya. Okey? Tak okey je Hanif kan? Boleh, okay. cikgu. Sebenarnya kita boleh jawab sebenarnya. Okey? So, soalan D. Halaju seketika atlet Q apabila atlet P mengalami halaju maksimum. Tadi cikgu dah kongsikan anak-anak. Ingat tak? Jikalau halaju maksimum, apa notanya? Notanya adalah dia punya pecutan adalah sifar. Maksudnya dV per dt adalah sifar. Okey. Sejadinya kita sudah ada dV per dt. Okey? Iaitu 8 tolak 6T.
Okey, daripada persamaan untuk fungsi halaju yang diberikan, kita buat pembezaan, kita akan dapat ialah 8 tolak 6T. Fungsi bagi pecutan, bagi atlet P. Sejadinya kita dah tahu yang mana apabila ia mengalami halaju maksimum, kata kuncinya iaitu dV per dt adalah sifar. Okey. Jadinya untuk fungsi bagi pecutan bagi atlet P, kita dah ada ini, kita dah cari tadi. So kita boleh equalkan, kita boleh samakan dengan sifar sahaja. Okey. Sejadinya kita pindah, kita akan dapatlah masa T bersamaan 4/3 saat. Itulah masa yang mana apabila ia berlakunya halaju paling maksimum. Okey. Maka atlet P mengalami halaju maksimum apabila T bersamaan 4/3 saat. So, jadi itu adalah masanya. Okey. Soalannya, ia bukan nak cari masa. Betul, tengok betul-betul. Kadang-kadang kita macam, oi, aku dah dapat jawapan. Yes, seronok ni. Last kali terus letak, okey, hashtag. Okey, settle. Tapi hakikatnya, confident lebih, tak perasan. Soalan bukan nak cari masa. Soalan nak cari halaju seketika apabila masanya ini. Sebenarnya. Itu soalannya. Jadi, kita ada persamaan bagi pecutan, fungsi pecutan bagi Q. Jadi, daripada pecutan Hanif, nak reverse balik ke halaju, kita buat apa? Pengkamiran cikgu. Betul. Cikgu akan buat pengkamiran semua. Murid-murid kat rumah, kita buat pengkamiran. Jadi, kita akan dapat jawapannya 3T kuasa 2 tolak 6T. Jangan tertinggal, kena tambah dengan pemalar. Okey. Alright. Sejadinya, kita dah buat untuk pengkamiran. Ini fungsinya. Tapi belum lengkap lagi sebab ada pemalar. Kita kena cari untuk nilai pemalar. Kita perhatikan bagi V, kita perhatikan bagi T, kita kena gantikan ia. Andai kata maklumat diberi T sama dengan 0, daripada soalan diberinya adalah VQ, halaju pada awalnya ialah negatif 6. So, kita akan dapat nilai C-nya adalah negatif 6. Bermaksudnya sini adalah negatif 6. Sini 0, 0 bermaksud C kita akan dapat ialah negatif 6 nilainya. Jadinya adalah fungsi bagi halaju untuk atlet Q adalah 3T kuasa 2 tolak 6T tolak 6. Ini C-nya. Okey. Inilah fungsi bagi halaju atlet Q. So, jadi kita nak cari adalah halaju bagi atlet Q. Pada saat T bersamaan 4/3, jadi kita akan gantikan nilai ini pada fungsi halaju bagi atlet Q. Jadi, akhir sekali kita akan dapatlah, ini tekan kalkulator jadi takkan tak reti. Betul tak? Okey, so tekan, kita akan dapat nilainya ialah negatif 8/2/3. Sejadinya halaju seketika atlet Q ialah negatif 8/2/3 meter per saat. Simple je. Betul tak ni? Mudah, betul mudah cikgu. Betul. So boleh dikatakan, cikgu nak kongsikanlah. Okey. So the only way to learn mathematics is to do mathematics. Okey. Bermaksudnya ni, matematik ni kita nak menjiwai, kita nak menghayati. Okey, kita perlu mendekati dia, perlu menghampiri dia, perlu mencari dia. Maksudnya anak-anak semua, anak-anak murid semua untuk fahamkan betul-betul matematik tambahan ini, kita perlu buat latihan sebanyak mungkin. Percayalah, latihan banyak, konsep faham, awak akan dapat sukses sebaik yang mungkin di SPM nanti. A+ dalam tangan. Saya sangat setuju tu cikgu, dan usaha tangga kejayaan cikgu. Dengan lebih usaha betul. latihan tu lebih senang kita berjaya. Betul. Dan cikgu, kita sudah pun hampir ke penghujung rancangan. Boleh cikgu berikan rumusan atau kesimpulan apa yang telah kita belajar sama-sama dalam topik kinematik gerakan linear hari ini? Okey, so secara overallnya kita boleh bercakap berkaitan dengan kinematik gerakan linear ini adalah ia berlibatkan 3 kuantiti fizik, iaitu sesaran, halaju dan juga pecutan. Okey. Perkara yang paling penting adalah anak-anak semua kena tahu, murid-murid semua kena tahu, daripada sesaran nak berhijrah ke halaju. So ia adalah kita akan buat pembezaan. Manakala daripada halaju kita nak pergi pula kepada pecutan, kita akan juga membuat pembezaan. Manakala daripada pecutan nak reverse balik ke halaju, kita buat apa ni? Pengkamiran juga. Yes, ingat kita akan buat pengkamiran. Begitu juga daripada halaju untuk kita beralih semula kepada sesaran, kita buat pengkamiran. Simple saja, tetapi jikalau anak-anak semua tak ingat, terlupa kata kunci, itu yang menjadi masalah. Itulah mula, nak buat macam mana ni? Itu yang akan jadi masa examnya. Jadi untuk anak-anak murid yang berada di kaca TV, tolong pastikan kata kunci cikgu kongsikan sebentar tadi, tolong ingat dan berada di minda kita. Percayalah, bab ini sangat mudah untuk awak
sebenarnya. Ya, betul tu cikgu. Saya pasti lebih banyak latihan yang kita buat lebih mudah melekat di minda kita. Betul. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Amiruddin Razali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang Kuala Lumpur berserta 4 murid dalam talian ya. Mereka adalah Jaswan, Raylin, Chin Swen dan juga Mahalakshmi. Lambai sikit. Adik-adik kita cuba lambai sikit. Itu dia. Semangat. Itu semangat mereka di situ. Baiklah, dengan itu juga kepada minta maaf kepada murid-murid di rumah ya. Pastikan anda buat banyak latihan matematik tambahan seperti yang Cikgu Amir katakan tadi. Saya pasti kalau tak kenal maka tak cinta. Lebih kita kenali matematik, lebih kita cintai matematik tambahan ya. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan bye semua. Didik TV KPM